dalam negara ni. Ini negara kami, kata dia. Oh, ni. Jadi tuan-tuan siap nak simpan duit ya. Simpan duit maknanya nak beli tiket kapal terbang balik Indonesia, nak balik ke China, nak balik ke Indonesia. Tuan-tuan, kan negara kita. Kita ni sebenarnya cucu-cucu atau suku sakat daripada perantau-perantau bukan yang datang kemari. Orang mendatang. Orang mendatang apa tu? Ustaz Bakar-Bakir yang buka Gunung Semanggu itu pendatang. Ustaz Samad Noh arwahnya buka Yahyawiah, semua pendatang belaka tu. Maka kita pun pendatang juga lah. Sama lah. Jain Sanusi. Numpang di orangnya. Kadang-kadang kita cerodik sikit, itu je lah. Itu yang pasal merentah kan. Dalam merentah tu beramuk pula. Udah pening. Itu kata dia bila tengok keadaan situasi politik hari ni, biar kena merentah. Kata dia lah. Tuan-tuan boleh tengok cerita tu, awak pun kadang-kadang nak gelak pada tengok cara tu. Ya. Tamparan hebat kepada orang kita yang dah lama dekat sini, dah menjadi ahli parlimen, dah menjadi ahli DUN, tapi ngapa tengin? Sampai pendekar Amin kata, Yang Berhormat duduk! Yang Berhormat duduk! Pendekar pun pening kepala mikir orangnya. Pening kepala yang duduk, yang duduk, yang berhormat. Itu dia. Yudah dia dah menang, keluar dewan. Angin kawan, penyudah. Macam mana orang yang menjadi ketua kita memimpin rakyat 50,000, 100,000, 80,000. Beramuk-ramuk sampai pasu pecah dekat situ, nak buat apa? Apa akan jadi pada negara? Kalau pemimpin macam itu, orang nak cakap, dia pun tapi nak cakap betul. Ya Allah, ya Tuhan. Asyik siapa nak tengok? Ini benda realiti berlaku dalam kita punya masyarakat. Sebenarnya Allah Ta'ala tidaklah menjadikan kejahatan semata-mata dari semua seginya. Kerana hikmat dan kebijaksanaan Allah Ta'ala menafikan demikian. Oleh itu, maka tidak boleh jadi dari pihak Allah mengendaki suatu perkara sedang perkara itu menjadi jahat kesemuanya, dan tidak boleh jadi dari pihak Allah mengendaki suatu perkara sedang perkara itu menjadi maslahat, jadi baik ya, di satu pihak yang tertentu sahaja. Maka di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah kebaikan kesemuanya, dan kejahatan pula tidak dinisbahkan kepadanya, kepada Allah. Malah tiap-tiap yang nisbah kepada Allah Ta'ala adalah baik. Apa yang kita kata kepada Allah, semuanya okey, khair. Maka di tangan Allah lah kebaikan kesemuanya, dan kejahatan pula tidak dinisbahkan kepadanya. Malah tiap-tiap yang dinisbahkan kepada Allah adalah baik, manakala kejahatan pula adalah berhasil kerana tidak nisbah kepada Allah Ta'ala. Kalau dinisbahkan kejahatan itu kepada Allah Ta'ala, maka tidaklah menjadi jahat. Tuhan tak buat jahat. Dan kejahatan dari segi nisbah kepada penciptaan dan iradat Allah Ta'ala, maka tidaklah merupakan kejahatan. Jadi gini, Allah Ta'ala semua dia buat semuanya baik. Yang meraban tebin, yang buat tak elok ni siapa? Manusia. Allah Ta'ala bagi kita jadi elok, tapi kita tak jaga diri kita, kita sakit. Tuhan bagi mata, telinga, kaki, semua okey dia bagi kan? Semua boleh guna. Tapi bila masuk umur kita 40 tahun, 50 tahun, datanglah kencing manis, darah tinggi dan juga jantung berlubang ataupun yang seumpama dengan ini. Siapa yang merosakkan ciptaan Tuhan? Manusia. Belum lagi keluar yang si Ya'jud wa Ma'jud dengan Dajjal tu. Kalau keluar besok sikit lagi, besok Ya'jud wa Ma'jud, macam cengkadak ke macam mana rupanya, keluar pula Dajjal yang julin mata sebelah. Tak tahulah kamu. Manusia yang ada ni pun dah macam Dajjal. Manusia yang macam Dajjal pun dah macam Dajjal. Itu pasal kita ni kalau orang kata Dajjal, memang kena penampur lah orang tu. Memang nak kena penampur, kau kata aku Dajjal. Marah dia, jangan dikaburkan Dajjal kan. Tapi itulah, dengan Dajjal betul manusia, betul. Apa idaknya? Betul orang diambil, kan? Bini orang dilarikannya, anak dara orang dirogolnya, berlambak-lambak. Memang macam Dajjal. Tapi kata guru saya Haji Omar, masa kami ngaji kitab Fitnah Dajjal, kitab itu dia tulis, kami ngaji 4 malam ke 5 malam, khatam, nipis je pun. Dia kata Dajjal tu belum keluar, dia akan keluar pada time-nya.
Tapi yang ada sekarang anak-anak dajjal. Dia kata namanya Dajjajil. Namanya Dajjajil kata dia. Anak-anak dajjal dah keluar tapi bapa belum keluar. Betul pun. Kan? Tengok yang buah-buah anak tu kan. Bapa tak jumpa tapi anak jumpa. Mak. Kan? Anak-anak zina tu kan. Anak dia tapi bapa lepas mak pernah tu. Jadi kata guru saya Dajjajil. Sebab itu mana-mana yang ngocah majlis-majlis ilmu, itu pun dia lah anak-anak dajjal. Ngocah kata ustaz ni jangan bagi ngajar, ustaz ni mengelirukan, ustaz ni ayok jaga ayok ni ke anak dajjal. Anak dajjal. Ada pula katakan kita ni kalau kita nak martabatkan mahkamah syariah, besok katanya yang kena orang Islam, orang kafir tak kena. Jangan fikir macam itu, nanti kita jadi anak dajjal. Buat dulu. Sokong dulu. Yakin dulu. Confident dulu. Udah orang Islam dah kena sebat besok. Kafir pun tak berani. Kena 3 orang kena sebat. 3 orang kena kejam. 3 orang kena kerat tangan. Habis. Tutup cerita pencuri semua dia. Yuk, boleh pencuri yuk. Tak ada jalan. Tak ada jalan yuk. Kalau ni ke naik hudung tangan. Satu pandang. Ustaz juga yang cakap pula tu pasal apa kafir tak kena, Islam kena. Itu ustaz memang penying. Memang dajjal. Anak dajjal. Anak dajjal juga ustaz. Ustaz anak dajjal. Kita sokong dulu, faham dulu konsep. Tu pasal nak dapat faham ni kan susah. Minta dengan Tuhan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tak senang kan? Pertama sekali kita mesti faham. Lepas tu baru kita boleh fahamkan orang. Kalau kita sendiri udah tumpah, udah tak faham, macam mana kita nak fahamkan orang? Itu penceramah bukan main kan? Kita tak faham. Orang pun apa benda cakap ni? Lepas tu dia pun tanya boleh ustaz cakap tadi faham tak? Saya pun sebenarnya tak apa faham apa saya cakap. Sebenarnya mangkonyo. Macam mana Mika cakap dengan orang Mika pun tak faham. Tuan-tuan ya, cuba kita baca. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dada kami. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudah kepada kami. Wahlul 'uqdah. Buka kesimpulan yang ada pada lidah kami ni, yafqahu qawli, supaya demo boleh faham apa yang teman cakap. Minta Tuhan, tak ada orang lain dah. Kerana dia muqti, kerana Allah Ta'ala itu pemberi. Kita minta dengan dia kerana dia pemberi. Kita ni sa'ilin. Kita ni orang yang meminta. Dia yang akan memberi. Muqti, apa dia akan bagi. Kita minta. Kalau dia bagi, kalau dia teringin nak bagi, dia bagi. Kalau tak teringin nak bagi, tak ada lah. Tapi Tuhan tak takut. Minta naik gaji, naik. Mana nak naik? Minta kaya. Minta apa? Sihat. Dia bagi apa? Kan? Cuma kita yang tak perasan yang Tuhan bagi. Kadang-kadang Tuhan bagi tu bertalu-talu. Kadang-kadang Tuhan bagi tu dia buat macam gaya mak rempit buat kona barik. Dia bagi macam itu. Dia bagi. Tapi kita yang tak perasan. Qalilan min ibadiyasy syakur, kata Allah Ta'ala. Hanya sekomik je hamba-hamba aku yang bersyukur. Itu saya tak syukur. Kalau kita syukur, tahu kita Tuhan bagi berlambak-lambak ya. Nyawa, menyedut oksigen, tangan ni boleh bergerak. Lepas tu boleh pakai jam. Ada orang tak boleh pakai jam, dia kena pakai gelang. Pakai jam. Ada orang boleh pakai lebih, ada orang tak boleh pakai lebih, dia kena pakai GST. GST. Macam-macam kan. Jadi makna manusia ni macam-macam. Ada Tuhan bagi, alhamdulillah. Ada yang maknanya Tuhan tak bagi, masya-Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sakit umpamanya adalah kejahatan. Sakit tak elok. Tuan tak sakit. Apalah sakit. Itu pasal bila kita sakit, apa Tuhan ada pada kita? Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
Apabila teman sakit, maka dia yang menyembuhkannya. Baca itu lah. Kan? Bila kita sakit, apa sakit? Pening kepala. Tak. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dia bergerak. Ulang. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Baca kan? Tak. Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Itu kalau kita ada sakit dalam badan kita bergerak ke baca. Pasal mungkin maknanya syaitan masuk dalam badan kita. Hebat dia tu. Baca tu. Itu dalam apa nama Darushifa. Tuan mengasihnya dah tak ada. Tak ada dah. Sultanuddin tak ada dah. Yang mengasas tu tak ada. Tapi banyak anak-anak muridnya yang belajar dengan dia atau di bawah Darushifa. Beribu-ribu lah. Di antaranya saya yang belajar. Masa itu 3-4 tahun sudah saya fikir. Aku tengok Dr. Harun dia tua dah. Yelah dengan aku tua lah dia. Tak ada aku pergi belajar dengan dia. Aku nak pergi belajar Darushifa. Sungguhnya aku ambil manfaat daripada apa yang ada. Kita pergi belajar. Tuk apa-apa jagaan kita betul. Yalah memang semua akan mati. Kul nafsin za'iqatul maut. Rupanya lebih kurang 4 tahun daripada saya belajar, dia pun tinggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun bukan tanam sini. Amerika. Sana tanam. Amerika. Jauh betul ya. Ninggir sana, berubat sana, tanam sana. Budak di wasiatnya, katanya kalau kali ni katanya berubat tak sembuh, kena berlaku meninggal. Di mana? Tanam. Aman nak sana kubur senang. Tak ada siapa kena pun demo pula menyelenggara kat situ pula. Maknanya bagus orang Islam ni bagus sebenarnya. Dia bukan pengganeh, dia bukan penjenayah. Dia bagus sebenarnya. Tapi orang Melayu ni pelik. Bid'ah bin ajaib. Sana tanam. Kita wallahu a'lam. Entah di hutan ke, entah di mana kita tak tahu. Mudah-mudahan kita tanam eloklah. Tapi tanamlah di mana-mana pun tuan-tuan, mungkar wa nakir tetap sampai. Kan? Bubuh dalam peti besi pun Sampai. dia sampai. Dalam laut kita mati pun Sampai. dia sampai. Di mana di Holland mati pun dia mari. Oh datang. 7 langkah ada orang balik ngelewar daripada kubur dia mari. Assalamualaikum ya akhi, kata dia. Marabuka. Jawablah. Kata dia mau pula main-main dia. Bukalah mana suka. Ada juga yang tengin cakap begitu ya. Bukalah mana suka, kata dia. Dia pula suruh kabur dengan malaikat tu. Bukalah mana nak buka, kata dia. Amboi mak dihenanya pula. Jangan ya. Bila dia tanya marabuka, jawab Allahu Rabbi. Macam mana jawabnya? Iman dan kalau ada iman kalau boleh jawab. Ada amal kalau boleh jawab. Tak ada iman, tak ada amal, la yumkin alaina an nujib. Kita tak akan boleh jawab. Iza jaa malakan, tak kala mana mari dua orang malakan, fayaqul laka fasalaka, maka ditanya kamu, marabuka, fayujib alaih, maka kau jawab ke atasnya, Allahu Rabbi, jawab. Ya, kalau ada iman ada amal. Kalau atas dunia dah awal-awal menentang Islam, apa nak jawab? Apa kono ejang lah jawabnya, kau mondong mondong aja. Kena balon sajalah besok. Pasal kau atas dunia kau tentang, kau lawan. La hukma illallah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Tidak ada Tuhan itu melainkan Allah. Apa nak buat? Kalau semua masuk syurga, kau tak muat pula besok syurga. Susah juga. Saya kata Ustaz, kalau semua masuk syurga, siapa yang masuk neraka? Sendat pula dalam syurga pula katanya besok. Dia fikir orang itu. Syurga Tuhan bumi ke langit. Luasnya. Maknanya memang luas. Bukan syurga kita, bukan rumah kita. Rumah kita 20-70. 20-70, 3 bilik. Kalau anak 10 orang pun kita bisa tidur luar. Tapi syurga Allah Ta'ala langit dan bumi. Ada orang cakap gitu.
Kalau semua masuk syurga, ustaz katanya besok apa namanya hangat pijo kita. Ekor dekat sana pun besok dia tak boleh bagi sujud. Pasal orangnya ramai. Dia juga orang begitu ya. Itu sebenarnya bagi sembelih pokok sahur. Kalau sembelih nak bawa masak kurma ke masak hitam? Balik kat Tak ada siapa nak makan. Tak ada siapa nak makan tuan-tuan. Pasal apa? Tak ada orang nak makan diri manusia. Pasal Allah Ta'ala muliakan manusia. Walakan karama Bani Adam. Allah Ta'ala memuliakan Bani Adam. Tetapi ia merupakan kebaikan di akhirat. Oh, ini besok ni apa juga Tuhan bagi ujian. Dan kebaikan nisbah kepada Allah Ta'ala berdasarkan ilmunya bahawa selepas sakit itu berikutan dengan keampunan dan pembersihan jiwa. Maknanya apa Tuhan uji kita? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Ta'ala jadikan hidup dan juga mati itu nak melihat atau nak menguji siapakah di kalangan hamba-Nya ahsan, yang paling baik nisbah amalan. Maka Allah Ta'ala itu Ghafur, yang maha pengampun, lagi maha maknanya apa nanti? Aziz, iaitu maha hebat, gagah. Aziz, gagah. Ghafur makna bagi pengampun. Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Kalau ada orang nama Abdul Ghafur, itu hamba yang banyak memberikan kemaafan, hamba yang banyak memberikan apa nama keampunan. Jadi dia maaf ampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun dan apa lagi maha bersifat dengan kasih sayang. Demikian pula orang-orang mukmin yang dipenjara oleh musuh Allah merupakan kejahatan pada zahirnya. Ada orang yang kena penjara, siapa dia? Nabi Yusuf kena penjara di Mesir. Kerana ia mengandungi penyiksaan dan penderitaan. Tetapi ia adalah proses pengujian jiwa, pembersihan barisan mukminin dan proses pendidikan roh. Lebih dari itu lagi dia menepati peluang untuk mendapat pahala yang besar dan kebaikan yang menurut. Itu Nabi Yusuf. Datang Zulaikha, isteri kepada menteri sana. Dia tengok Yusuf lawa benar. Ya, Nabi Yusuf memang lawa. Paling lawa manusia. Tengok ke bumi. Apabila mana dema ni perempuan-perempuan anak dara pada ketika itu tengah motong. Bazingan, terung, tomato, sayur apa semua. Sambil dia memotong, tengok Nabi Yusuf terpotong tangan semua tu. Pasal keindahan, kecantikan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka Zulaikha tengok, ya Allah, lawa ni. Yusuf yakni jamil, bukan jamil, ajmal insan katanya. Cukup yang paling lawa. Dia pun nak mengusik ataupun nak menggoda Nabi Yusuf. Tapi dia tarik baju Nabi Yusuf dari belakang. Bila di mahkamah kan, siapa yang punya angkara? Rupa-rupa memang daripada belakang. Maka Zulaikha, tapi kerana dia bini menteri, selamatlah dia. Kalau dia menteri tukang sapu sampah, kalau dia bini orang sapu sampah, ke dalamlah Zulaikha. Tapi kerana dia isteri kepada menteri, maka sama lah. Kan? Betul? Cincin sana, baju sini, beg situ. Siapa? Jangan soal. Balik karam fikir. Itu dipaparkan oleh Allah Ta'ala. Kita pendengar cerita tu dalam Quran. Bukan? Nabi Yusuf. Kemudian bila Nabi Yusuf sudah keluar dari penjara, tiba-tiba dia menjadi menteri kewangan. Adik-beradiknya tadi yang meneraiban dia dalam apa nama telaga tu. Rasa-rasa suara ni kita pernah dengar ni. Suara ni pernah dengar ni. Siapa gamak ni ya? Jumpa Yusuf. Kamu tak ingat aku siapa? Kamu tak ingat ke wahai abang-abangku? Kamu tak kenal ke aku? Akulah adik kamu yang kamu tereban, yang kamu minta izin dengan bapak kita supaya bawa berjalan.
Rupa-rupa kamu tipu bapa kita, kamu kata dibaham oleh binatang yang buas. Minta maaf dipaparkan cerita Mesir berkenaan dengan kisah-kisah Nabi, terutama Nabi Yusuf, kerana dia daripada Bani Israel. Bapa dia itu Nabi Yaqub. Ada situ Nabi Ishak. Ini semua dari Bani Israel. Santak turun Nabi Musa, turun Nabi Isa. Tuk mari Muhammad, itu namanya Bani Arab. Mari pada Arab. Pasal Muhammad ni datang dari keturunan Ismail, mari daripada Ibrahim. Itu pasal kita baca tahiyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Connection. Turunan situ. Nanti baca tahiyat tak tahu pasal apa? Itu pasal salawat, apa nama tahiyat yang kita baca tu, salawat Ibrahimiyah tu yang paling hebat. Dalam banyak selawat, apa juga selawat paling hebat. Itulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Panjang tuan-tuan kitab ni, nak jadi pun tak mau jadi. Tengok ada lagi dah. Kita baca sikit lagi bagi tutup pasal dia punya tajuk tu masuk hujah orang kafir pula Baca je lah, tapi tak ada syarah lah. Baca untuk ambil barakat kita. Penciptaan Iblis pula mengandungi beberapa hikmat yang nyata seperti memberi peluang kepada manusia untuk bertobat setelah bersalah. Iblis, bocor allazi waswisu fi sudurin nas, kan? Mengeluarkan pengabdian orang-orang mukmin sebab berjihad dan bermujahadah melawan iblis dan juga kuncu iblis. Bersabar di atas pujukan dan tipu dayanya, innahu lakum aduwwun mubin. Menyerah diri kepada pemeliharaan Allah Taala dan berlindung di bawah perlindungannya yang teguh. Kemudian kata maka tiap-tiap perkara yang dianggapkan jahat itu adalah berdasarkan nisbah, kerana ia menjadi baik, nisbah kepada hubungannya dengan penciptaan Allah, dan menjadi jahat nisbah kepada orang-orang yang jahat dalam pandangan Allah. Maka kejahatan mengandungi dua wajah. Pandangan segi, satu seginya adalah baik, iaitu segi nisbah kepada Allah yang mengadakan, menjadi dan menghendaki, kerana ia mengandungi hikmat dan rahsia yang Allah Ta'ala sahaja mengetahuinya, dan orang-orang yang Allah Ta'ala menghendaki ia mengetahui hikmat dan rahsia itu. Dan satu lagi adalah tidak baik, iaitu nisbah kepada pandangan manusia yang tidak mengetahui hikmat dan rahsia kejahatan itu. Makna Allah Ta'ala no comment, okey, tapi bagi kita mungkin kita tak tahu, bukan kita yang mencipta. Di situ ada rahsia yang tersembunyi yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lebih mengetahuinya gitu. Jadi panjang kitab kita ni, wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan depan jika tidak ada penguturan tentang hujah orang-orang kafir dengan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.